Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton Malam Mistik Profile dari seluruh Nusantara. Kali ini kisah Mak Senah disambung lagi dengan season yang kedua, bahagian yang pertama, karya daripada Nini Osman. Mak Senah season 2 episod 1. Leman mengunyah nasi dengan penuh selera. Malam tu, maknya memasak ayam masak lemak dengan sedikit ulam-ulaman dan dengan sambal belacan. Berpeluh-peluh dahi Leman menelan sambal belacan buatan maknya. Pedas tetapi sedap sehingga menjilat pinggan. Jadi mak dia pun cakaplah, Leman, jangan banyak sangat makan, sekarang sakit perut. Mak Mah mengingatkan, bersungguh betul si Leman meratah sambal dengan ikan goreng. Sekarang sakit perut, berkampunglah kau kat dalam jamban. Alah, tak apalah mak, jamban kan dalam rumah aja. Tak takut ke seorang-seorang nanti? Ringkas saja soalan bapaknya, tetapi sudah cukup membuatkan Leman kecut perut. Leman tertelan sambal belacan. Nasib baik tak terbelahak. Piring sambal dia tolak. Dia sudah kenyang dan mau pergi menonton berita utama, walaupun selama ni dia tidak pernah peduli dengan perkembangan dalam dan luar negara. Mak Mah cuma menggeleng kepala. Anak aku ni, awak ni suka betul menakutkan si Leman. Dibuatnya tidur dalam bilik kita nanti. Padan muka awak. Mak Mah membebel. Sebenarnya sudah banyak kali Leman membuat terjunan bebas ke katil mereka. Bukannya budak berumur 3 tahun, tapi dah 23 tahun. Tak lama lagi robohlah katil tu. Pak Majid hanya tersenyum. Kadang-kadang seronok juga mengusik anaknya tu. Penakutnya tak boleh dibawa bincang langsung. Kalau arwah Mak Senah kembali semula, dah pastilah si Leman ni akan menggigil macam orang demam kura-kura. Leman duduk melepak di ruang tamu. Ada drama cinta sedang berlangsung di televisyen. Dia buat muka toya je. Dia bukannya berminat sangat menonton drama cinta ni. Mungkin kerana dia belum mempunyai kekasih hati agaknya lah. Leman berpeluk tubuh apabila kedinginan secara tiba-tiba menyentuh seluruh tubuhnya. Dia terus memandang ke jendela ruang tamu dan melihat ia sedang terbuka luas. Mesti maknya lupa nak menutup jendela petang tadi. Tidak pasal-pasal dia digigit nyamuk. Dia bangun menuju ke jendela, tetapi mengapa dedaunan di luar langsung tidak bergerak? Lama dia memerhatikan daun-daun dan pokok di luar, namun semuanya dalam keadaan statik saja. Dari apa yang dirasainya, angin memang sedang bertiup kuat di luar. Cepat-cepat Leman menutup dan mengunci jendela setelah bulu romanya meremang. Takkanlah hantu Mak Senah ni bangkit pula. Tok Guru Ismail kan dah tanam benda ni. Belaan Mak Senah ke? Leman berlari ke kerusi lalu berpeluk tubuh. Takkanlah belaan Mak Senah datang balik. Tok Guru Ismail dah tanam dalam tanah kot. Kamu ni kenapa? Pak Majid menegur anaknya yang macam orang ternampak jembalang.
Pak, Pak, agak-agak kan belaan Mak Senah tu datang balik tak? Leman bertanya penuh ketakutan. Tok Guru dah tanam. InsyaAllah dah tak ada apa-apa, balas Pak Majid acuh tak acuh. Dia sedang usyuk menonton televisyen. Kalau ada orang gali balik, macam mana Pak? Pak Majid memandang anaknya. Dia akan bebaslah. Wallahu alam. Tapi tak ada orang tahu Tok Guru tanam hantu raya tu kat mana. Bebas? Leman menelan air liu. Gilalah. Dibuatnya ada yang menggali sehingga benda tu terbebas. Haru biru jadinya. Dah, sudah. Jangan fikir yang bukan-bukan dah. Kamu ni dah solat isyak ke belum? Dah, Pak. Pak Majid kembali menonton televisyen. Malas dia nak melayan anasir-anasir anaknya yang penakut, na'udzubillah. Pak tak sejuk ke Pak? Leman bertanya semula kepada Pak Majid. Pak Majid hanya menggeleng-geleng kepala. Tak ada. Mak tutup jendela ke tadi? Leman menyoal maknya yang baru naik ke ruang tamu. Terpinga-pinga orang tua tu. Mak dah tutup. Kenapa? Tadi Man tengok jendela terbuka luas. Man ingat Mak lupa tutup. Mak mengerut kening. Dia dah tutup sebenarnya. Siap kunci lagi. Mungkin terbuka agaknya. Kemudian dia menggosok-gosok lengannya. Sejuk pula malam ni, ujarnya. Mak pun rasa sejuk juga. Mak mengangguk. Leman terasa seram. Entah-entah sejuk ada jembalang. Man, kamu jangan impit Mak lah. Kursi kan luas. Marah Mak. Dia baru saja duduk, si Leman pula tak pasal-pasal datang mengimpit. Dah macam ikan sardin dalam tin. Sudahlah. Mak nak masuk bilik. Mak berdiri lalu beredar ke bilik untuk berehat. Lama-lama di situ akan membuatkan Leman naik ke atas riba pula. Penakut punya pasal si Leman ni. Leman terpaksa masuk ke bilik sebab bapaknya beredar masuk bilik untuk tidur. Ketika itu, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hanya sejam sebelum masuknya waktu tengah malam. Tok Guru Ismail menutup Al-Quran perlahan-lahan. Jendela bilik tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ketika itu, hanya dia yang berada di rumah kerana isteri dan anak-anaknya bermalam di rumah mentuanya. Dengan tenang, Tok Guru Ismail pergi menutup jendela. Semasa menyentuh daun pintu, ekor matanya tertangkap kelibat sesuatu yang berdiri di balik pohon mangga yang merimbun di luar. Apa itu? Berkerut dahi Tok Guru Ismail. Segera perasaannya tidak enak muncul. Dia seperti mengenali kelibat tersebut. Belaan Mak Senah. Bukankah dia sudah menanamnya di dalam tanah seminggu yang lalu? Bagaimana pula boleh berada kat tepi rumahnya pula ni? Tok Guru Ismail membaca ayat suci lalu menghembuskan ke udara. Kelibat itu raib dalam sesaat. Jendela dikunci semula. Tok Guru duduk di birai katil sambil berfikir. Jika benar belaan arwah Mak Senah dah terlepas, maka dia harus mengusirnya sekali lagi. Sepatutnya ia tidak boleh terlepas
kerana dia sudah menguncinya sebelum ditanam ke dalam bumi. Bunyi air paip menitik-nitik menghentikan lamunan Tok Guru. Bunyinya hadir dari dalam bilik air bilik tersebut. Tok Guru tenang dan pergi memeriksa bilik air, lalu melihat tak ada air yang menitik dari kili di singkinya. Lalu Tok Guru Ismail fahamlah yang itu merupakan satu gangguan. Ada yang tidak kena dengan belaan arwah Mak Senah sehingga dia boleh terlepas. Dia akan membincangkan hal ini dengan Tok Ketua kelak. Gangguan demi gangguan dia terima, tapi semuanya acah-acah saja. Mungkin merupakan satu amaran buat Tok Guru Ismail yang sedang memenjarakannya sebelum ini. Tok Guru juga tahu yang ia semakin ganas dan liar. Bunyi periuk belanga di dapur tidak dipedulikan. Tok Guru Ismail membaca Al-Quran dan membacanya dengan tenang, seperti di rumah Esa. Barangkali makhluk tu sedang menyelongkar dapur untuk mencari makanan untuk dimakan. Tiba-tiba Tok Guru Ismail berhenti membaca Al-Quran. Makhluk tu sedang mengintainya dari celahan dinding bilik yang sedikit jarak. Mengintai dengan wajah yang menyerupai arwah Mak Senah. Mengerikan, dengan mata yang terbeliak tanpa kelopak mata, terbelalak, tidak pernah berkelip. Tok Guru Ismail beristighfar, Astaghfirullahalazim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ismail. Kali ini dia menolak-nolak daun pintu bilik pula. Seronok mempermainkan perasaan lelaki alim itu. Tok Guru kembali menutup Al-Quran, lalu duduk merenung lantai kayu dengan mulut yang basah dengan zikrullah. Ya, itu dia saudara. Kisah Mak Senah Season 2 Bahagian 1. Kita akan sambung lagi kisah ini di waktu yang lain. Terima kasih Nini Osman kerana telah menghasilkan Mak Senah tanpa rasa jemu. Dan juga terima kasih KPTX kerana masih lagi sudi berkolaborasi dengan channel Malam Mistik Bro 5. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada anda yang sudi menonton kisah ini. Ya, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi di masa yang lain. Peace. No war.